Bermula daripada jam 3 pagi di island ini, 10 pagi di Malaysia, saya mengikuti persidangan meja bulat yang dianjurkan oleh IAIS. Terima kasih kerana mengajak saya bersama untuk membincangkan tentang keciciran pelajar dalam pendidikan kita merujuk kepada analisis keputusan peperiksaan SPM 2022 baru-baru ini. Saya mewakili Yayasan Pendidikan Khalifah dan juga sebagai bekas anggota Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara, mungkin agak bias dalam nak memberikan pendapat kerana di sekolah kami, di Khalifah Model School Secondary, kami telah pun terpaksa membuat keputusan untuk menggugurkan SPM itu sendiri pada tahun 2014-2015 kerana pada masa itu kita melihat SPM tidak boleh melaksanakan apa yang kita perlu dalam pendidikan, iaitu pada nak menghasilkan kebermaknaan, meaningfulness of learning experience. Bunyinya macam agak canggih, tapi poinnya simple saja, iaitu kalau pelajar-pelajar datang ke sekolah dan dia tak dapat nak merasakan apa yang dia belajar tu adalah sesuatu yang bermakna, meaningful kepada dia, pelajar itu tidak mungkin bermotivasi untuk belajar. Scientifically, sumber motivasi utama pelajar ialah daripada dalam dirinya sendiri, hasil daripada personal goal dan ownership ke atas pembelajaran. Maknanya apa? Maknanya, bila budak-budak datang ke sekolah, dia boleh percaya bahawa apa yang sekolah offer tu is something yang dia boleh pakai untuk something yang dia nak plan. Dan something yang pelajar nak plan, something yang dia nak buat, bukan sesuatu yang diambil kira dalam pengalaman persekolahan, dalam sistem kita. Dan highly descriptiveness yang menjadi karakter kepada kurikulum, banyak sangat benda yang nak kena belajar, menyebabkan pendidikan karakter, kita nak meneroka social emotional learning pelajar. Kemudian pelajar-pelajar nak menghafal Al-Quran dalam keadaan ia bukan menjadi satu bebanan yang tidak munasabah kepada mereka. Semua-semua benda ini menyebabkan kita mengambil keputusan untuk terpaksa menggugurkan SPM. Dan ini adalah apa yang menjadi latar belakang kepada masalah yang sedang kita bincangkan. Walaupun di atas kertas soal kurikulum kita teacher centered, student centered ada dan cantik belaka, tetapi it doesn't work like that. Kita semua sedia maklum bahawa makin lama makin tak masuk akal. Pelajar-pelajar yang curious di peringkat prasekolah untuk belajar, ada persoalan, ada pertanyaan, masuk sahaja ke dalam sistem, ianya merosot, rasa tak seronok, rasa bodoh sebab tak boleh nak faham. Sedangkan bukan pelajar-pelajar yang bodoh, tapi kita hairan kurikulum kita seolah-olah dihasilkan oleh sekumpulan manusia yang tak pernah jadi budak-budak. Kita darjah 3, darjah 1, darjah 2, apa yang kita tahu? Tapi akhirnya jadi profesor, jadi orang-orang yang berguna, orang yang boleh berfungsi. Kenapa yang kita hilang fikiran terhadap perkara itu, membebankan macam-macam benda dalam kurikulum sehingga mengakibatkan guru-guru tidak mempunyai ruang yang cukup untuk memperkasakan asas utama pembelajaran. 3M, membaca, menulis, mengira. Tak sempat. Macam-macam benda nak cover sebelum mereka pergi ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi akhirnya berganda-ganda benda yang pelajar tak boleh faham, yang mereka tak boleh nak kuasai. Makin lama makin tak faham, makin banyak tak faham, makin rasa apa yang dipelajari itu tidak bermakna. Dapatan daripada laporan yang dibuat Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara 2018 dulu, kita ada selitkan masuk 2017, 60,000 lebih pelajar ponting sekolah tegar. Apa puncanya? Punca pelajar ponting ni macam-macam. Faktor keluarga, ekonomi dan sebagainya. Tetapi bila mana apa yang dipelajari di sekolah tu nak faham pun tak boleh, nak pakai untuk apa dalam hidup pun tak boleh. Yang dia tahu kalau dia ponting, either dia seronok kalau dia melepak, ataupun kalau dia pergi kerja ke apa ke, dia dapat duit poket. Dan itu lebih penting ke atas para pelajar. Dan benda ni dah lama dah berlaku di dalam sistem kita. Sehinggalah apabila pandemik datang, menzahirkan segala-galanya. Kalau sebelum pandemik, kita masih boleh buat bodoh sebab kita ada undang-undang, kita ada pakgat, sekolah ada pagar, kelas ada dinding, dalam dinding ada cikgu, maka pelajar boleh dipaksa untuk berada dalam bilik darjah walaupun jiwanya tak berada dekat situ. Tapi bila berlaku pandemik, nak kena belajar sendiri, online, daripada rumah. Pengalaman belajar itu is something yang berbaloi untuk budak-budak nak spend masa tiap-tiap hari menghadap skrin ni, memang disappear terus. Tiba-tiba 2021
ke, saya tak ingat ke, keluar keputusan periksa SPM boleh pula dinobatkan sebagai keputusan SPM paling cemerlang dalam masa mutakhir yang ada tu, walaupun ia adalah SPM yang terjadi ketika COVID melanda. Lagi membingungkan apa sebenarnya yang berlaku. Apa yang nak disarankan, macam-macam telah disarankan oleh pelbagai anggota panelis tadi tentang pedagogi dan lain-lain. Bagi saya, macam-macam masalah yang berlaku, kita masih lagi berangan-angan, kita tak akui lagi yang kita gagal. Maka apa yang mungkin boleh dibuat ialah keputusan periksa yang seperti ini, jumlah pelajar yang tercicir, Kementerian Pendidikan Malaysia harus diakui sebagai gagal memainkan peranannya. Dan bila kita kata KPM tu, kita tak rujuk kepada menteri yang ada sekarang ke, menteri yang sebelumnya ke, nak menyalahkan cikgu ke. Bukan. Tapi as a system secara keseluruhannya. Kenapa tak dikatakan gagal? Bajet paling besar KPM dengan jumlah cikgu 450,000 plus minus yang dibayar gaji untuk mengajar pelajar setakat banyak ni sahaja, dengan enrolment di sekolah rendah yang berkrisis, berbaloi lagi ke untuk duit dibayar menggajikan cikgu seramai ini dengan pelajar yang merosot sedikit demi sedikit, kemudian keputusan periksa pula tak bagus macam ni, tak gagal lagi ke? Dan kalau sekiranya gagal, apa yang diharapkan? Bila mana gagal, hopefully boleh menjadi wake up call untuk memberikan autonomi kepada pengetua, kepada sekolah untuk tentukan apa yang diperlukan oleh murid di sekolah masing-masing. Meminjam kepada apa yang dibuat di negara itulah, di Finland. Sekolah-sekolah di pedalaman, pengetua mempunyai hak untuk membuat keputusan. Majoriti pelajar sekolah tersebut adalah anak petani, anak peladang. Maka akademik bukan pilihan, bukan minat dan bukan keutamaan pelajar. Sekolah memberikan lebih banyak tumpuan kepada aliran TVET, vocational, untuk mengukuhkan kemahiran pelajar yang secara tradisionalnya akan meneruskan usaha yang telah dilakukan oleh keluarga masing-masing, termasuk juga dari segi mengembangkan perniagaan dan meningkatkan teknologi. Maka kalau orang kata nak pergi ke fakulti yang berorientasikan akademik ni, jumlahnya kecil. Ada sekolah yang berdepan dengan tragedi pelajar menembak mati pelajar sekolah berapa puluh tahun lepas. Pengetua sekolah berkenaan mempunyai kuasa untuk menentukan bahawa di sekolahnya prioriti bukan akademik. Prioritinya adalah untuk para pelajarnya mempunyai kemahiran hidup, tahu mengenal krisis, boleh buat intervensi, boleh mengelakkan, boleh mencegah daripada escalating, dan itu harus diberikan keutamaan. Maka akademik dikecilkan portion dia, kerana berbalik kepada falsafah asas pendidikan, iaitu kita wujudkan pendidikan untuk serve apa yang pelajar perlu. Bukannya pelajar datang ke sekolah serve kita untuk kita penuhi KPI kita. Jadi adakah dengan mengakui KPM gagal, kita boleh meningkatkan autonomi pengetua di sekolah untuk decide apa yang murid perlukan? Di sekolah swasta, at least itu yang kita buat. Itu rezeki sekolah swasta, walaupun dengan segala kemiskinan, orang selalu kata yuran tinggi ke apa ke, kita struggle, tapi kita ada autonomi dan kita boleh buat. Kerana kurikulum tahun 1, 2, 3 yang makin menggila pada hari ini, at least di sekolah kami, Khalifah Model School Primary, kita bincangkan dan kita usahakan agar pembelajaran murid tahun 21 berorientasikan kepada kemahiran, mastery learning. Maka segala kandungan kurikulum tu kita apungkan, tapi kita fokus pada skill apa yang nak develop. Dan cikgu boleh fikirkan kandungan-kandungan yang ada dalam DSKP dan lain-lain tu yang mana yang sesuai nak dipakai. Tapi objektifnya adalah untuk membangunkan kemahiran, supaya tahun 1, 2, 3 mengenal pasti masalah pembelajaran, kemahiran membaca, menulis, mengira, dan paling penting ialah keseronokan untuk belajar dalam tahun-tahun pertama mereka berkenalan dengan alam persekolahan. So selebih daripadanya, jika penubuhan Suruhanjaya, jawatan kuasa dan lain-lain nak dipertimbangkan, saya berfikir ia perlu berada melangkaui KPM ataupun kabinet kerajaan semasa yang memerintah. Dia perlu bebas politik, mungkin duduk bawah majlis raja-raja ke, saya tak tahu. Tapi bagi saya, memang saya rasa sistem pendidikan kita sudah berada di tahap darurat. Tetapi kita ada 1,001 kilogram gula untuk sugarcoat lagi segala-galanya, kerana ramai saja pihak yang menafikan, memberikan alasan tak ada, okey je apa semua dan sebagainya, bermain-main dengan data, walaupun sebenarnya one is already too much, too many jika gagal daripada pendidikan. Wallahualam.